Okay, jadi kita mulakan. Okay, maaf Okay, untuk event and method, saya harap kamu semua tak lupakan lah kan, yang mana yang kamu belajar dulu sampai lukis-lukis kan. Okay, sambil apa sampai lukis guna pen, lukis objek-objek segi 3, segi 4 ataupun yang mana yang segi-segi tu lah kan. Okay, kita pergi ke sebenarnya event and method ni macam agak berat sikit lah. Okay, kerana event and method ini bermulanya kita nak buat sesuatu yang lain lah. Yang ini benda yang baru lah, iaitu kita buat button, kita buat edit box. Ini dia punya apakah maksud event and method. An event is an interrupt where a call to a specific task in the computer is performed. Okay, maksud dia bila kita run program tu menunggu kita apa nak buat ni lepas ni. Sebab jadi dia ada interrupt. Jadi komputer akan tunggu input daripada kita. Jadi example key press on keyboard, left button click on the mouse ataupun kita klik button. Jadi bila kita run program tu static lah, macam kita punya calculator lah. Kita punya calculator, bila sebenarnya kita on calculator tu dia menunggu input daripada kita. Bila kita tekan nombor 2, okay, dia pun ambil input nombor 2. Jadi itulah yang maksud event and method. So method I'm sorry sir. Yes. Sir, you have the record Yes, saya ada record. Okay. Thank you sir. Sorry ya. Okay, jadi kalau boleh bagi feedback kalau in case gambar tak jelas ke ataupun suara tak jelas. Okay, saya rasa semalam dah okey kan. Jadi method the function that handle the event. Jadi setiap event ni mesti ada function yang handle dia. Okay, contohnya bila kita buat button tu mesti ada satu function untuk handle button tersebut. Kalau kita buat 6 button, akan ada 6 function lah. Jadi mungkin button 1, button 2, button 3 ataupun kita bagi nama button tersebut lah. Contohnya kalau kita buat calculator, kita buat button plus. Jadi bila kita tekan je plus tu, maksudnya ada fungsi untuk tambah akan di run lah, dijalankan. Okay, jadi di mana kita nak letak setiap event. Okay, event kalau kamu perasan lah dekat kod V2A. Okay, sekarang ni kalau saya buka application lain, kamu memang nampak Google Chrome sahaja ke ataupun kamu boleh nampak skrin saya? Boleh bagi feedback tak? Tak ada, tak nampak. Oh. Okay. Tak nampak. Okay, so still nampak Google, still nampak PDF tu lah, nota. Tak nampak PDF, doktor. Tak nampak. Dia macam kelabu. Kelabu? Dah nampak. Okay. Sebab saya buka, so mungkin saya buka program lain buat jadi kelabu lah. Okay. Okay, sekarang saya tunjukkan. Okay, ini kita punya kod yang kita buat dalam kelas lah. Okay, jadi kat mana kita nak letak? Di mana event list ini akan berada. Okay, jadi event list akan berada di mouse. Kamu nampak tak mouse? Macam mana saya nak highlight kan? Kamu boleh nampak mouse tak? Boleh, doktor. Boleh nampak mouse kan? Saya tak tahu lah. Okay, jadi di sini. Okay, di sini tempat kita listkan setiap event yang kita buat. Kalau kita tambah button, kita akan masukkan di sini. Kalau kita tengok sini dalam kod yang kita buat sebelum ni,
dalam list of event cuma ada on WM pin. Ada satu ni saja, iaitu run on pin. Jadi itu saja. Event yang berlaku dalam kod baru 2 kod lah kan, kod V28 dan kod V2B ni adalah run on pin. Jadi dia akan run on pin selesai, jadi selesai lah, dah tak ada event. Tak ada event yang diregister dalam program ni. Jadi kalau kita ada event lain untuk untuk kita beritahu dalam program ni ada event lain, kita akan masukkan dalam ni. Jadi kalau contohnya kalau kita ada event button, kita akan masuk button. Jadi bila program ni run, dia tahu yang button sekarang tengah aktif. Jadi bila kita klik, program tu tak tamat lagi lah. Maksudnya dia akan respon dengan button klik. Kalau kita ada event mouse click, left dengan right mouse click kan, jadi dia akan get ready. Bila kita klik, dia akan register klik dekat mana apa semua tu. Jadi ini di sini tempat untuk kita listkan semua event. Jadi kita tengok ni begin. Begin message map ada kat bawah ni lah. Jadi on WM key down adalah untuk jadi tengok di sini adalah list of event. Jadi output table 3.2, output display on main window on WM pin. Jadi ini yang kita nampak sebelum ni, on WM pin. Jadi event handler dia adalah on pin. Maksudnya bila ada on WM pin, mesti ada on pin. Ni main kan, main function. Kemudian kita tengok, saya terus pergi ke button click. Sebab lepas ni kita akan jumpa button click. Jadi kita buat button kemudian dengan menggunakan arahan C button di sini. Kemudian dia punya event list dia adalah on bn click. Click ni. Jadi on underscore bn underscore click. Jadi bila kita letak sini on bn click ni, jadi dia register lah. Akan ada satu button untuk klik, dan untuk button ni dia special sikit, dia to be named by user. Maksudnya setiap button, sebab kita boleh create banyak button, jadi fungsi tersebut fungsi yang handle button mesti kita bagi nama lah. Sebab kalau kita buat 4 button, jadi 4 nama button yang kita kena letak event handler. Jadi berbeza dengan kalau event yang kita register adalah left click mouse. Jadi mouse klik yang biasa lah, bukan right click kan. Jadi kalau mouse left click, jadi ini dia punya event list dia on WM underscore kemudian L button down. Jadi maksudnya ini adalah dia register left click mouse. Jadi event handler dia adalah on L button down. Jadi kita kena masukkan fungsi on L button down ni ke dalam program kita. Jadi kenapa event handler untuk left button down ni dibuat siap-siap macam predefined by programming? Sebab kalau left button down ni dia memang satu saja. Benda tu hanya satu. Bila kita klik, itulah dia event yang berlaku. Berbeza dengan button, bila kita klik button, dia nak tahu button mana kita klik. Jadi sebab tu bila button kena ada fungsi yang kita bagi nama. Tapi kalau klik mouse tak payah bagi nama, dia dah buat siap-siap. Jadi on L button down ni akan run bila kita klik mouse, sebab dia dah tahu mouse kita letak 7 mouse pun, kalau kita klik left click, dia still register left click kan. Kalau walaupun kita ada 3 mouse kita letak kat komputer kita, dia still kira sebagai satu left click. Sama juga kemudian double left click. Jadi kita ni double click lah kan. Double click, dia punya list dia adalah ni, on WM L button DBL CLK. Tapi kita jarang pakai lah. Biasanya kita guna sekali klik. Jadi mungkin ada yang tertanya bila nak pakai ni L button down ni. Mungkin bila kita run program tu dia minta kita locate di mana. Contohnya macam kita nak buat starting point pergerakan kenderaan kan. Jadi nak start kat mana, mesti kita klik kan. Kita klik mouse yang kita buat. Kita kamu boleh bayangkan lah sekarang ni kan. Kena main bayangkan je lah. Bayangkan kamu ada program yang kosong sekarang ni, kamu ada start. Kamu klik, kamu nak start di mana. Mungkin klik yang kedua tu akan register sebagai kamu nak berakhir di mana. Mungkin kalau right click tu nak buat apa? Right click tu mungkin untuk cancel ke, nak untuk kita nak cancel start location. Jadi kita boleh guna right click. Jadi double click ni kita jarang pakai lah kan. Kalau dekat komputer memang selalu pakai lah.
Tapi sebab kita punya program mungkin simple-simple, mungkin location, kita buat location jadi kita klik sekali sahaja. Okay, right. Okay, ni pun sama jugalah. Kemudian kita tengok sini mouse left button release, ini pun yang kita jarang guna lah. Yang ni yang biasanya kamu jumpa dekat Windows bila kita drag mouse, kita nak select banyak-banyak icon ataupun banyak-banyak file, kita drag mouse kan, kita klik, lepas tu kita tak lepas, lepas tu kita drag, lepas tu dia akan select 2-3 file, lepas tu kita lepas. Maksudnya 3 file akan selected. Jadi ini arahan dia lah untuk L button up. Maksudnya kalau kita buat L button up ni, okay, dia akan register ruang berapa banyak kita drag. Okay, tapi ini pun satu fungsi yang jarang kita guna. Sekejap, saya rasa macam ada post datang. Okay, kita sambung. Okay, right click, kemudian mouse right click. Okay, yang right click ni kita selalu guna, iaitu kita right click mouse lah. Okay, mungkin sama ada kita cancel ataupun kita juga boleh register location guna right click mouse. Okay, mungkin left click untuk start, right click untuk end kan. Kalau problem tu melibatkan dua location lah. Okay, jadi on WM R button down, jadi ada fungsi yang akan handle iaitu on R button down. Okay, kemudian mouse move. Okay, ni saya pun tak nak bincangkan secara detail sebab ini pun jarang kita gunakan. Okay, key press on the keyboard on WM key down. Okay, ini pun mungkin selalu kita akan gunakan. Jadi on WM key down. Jadi bila kita register fungsi on WM key down, jadi on key down akan handle event tersebut. Jadi maksudnya kalau kita tekan R dalam run program yang kita run tu, bila kita tekan R, jadi program tu nak buat apa? Jadi dia akan on key down ni akan buat sesuatu lah. Ni biasanya kalau saya nak tunjuk contoh ni, biasanya kamu main, siapa yang suka main game kan, dia mesti kenal dengan WSAD kan. W nak buat apa, A nak buat apa, S nak buat apa, D nak buat apa. Jadi macam itulah. Jadi kalau tekan W dia pergi depan, tekan A dia pergi kiri kan, S dia stop ataupun pergi belakang, D dia akan pergi ke kanan. Macam itulah. Jadi adalah button. Okay, menu item activation pun kita memang jarang pakai lah, tapi menu item activation ini adalah on command yang kamu boleh nampak bila kita run program yang ada file kat atas tu, ada file open, file close. Okay, yang ni benda yang tak dibincangkan dalam silibus, tapi kamu kena ambil penting benda ni bila kamu nak teruskan buat program ni, nak buat programming. Menu item activation ini yang kamu kena teruskan sendiri. Maksudnya kamu kena buat yang file open, help, apa semua yang kat atas tu kan. Kamu nak tak version, kamu nak tak nama kamu, copyright semua, dekat menu item activation. Jadi yang ni dalam buku memang ada dia punya nota, tapi tak ada dalam silibus lah. Jadi yang ni kamu boleh explore sendiri. Jadi apa bentuknya? Apa kita akan tengok sini dalam kod 3A. Kod 3A, the standard control resource. Push button. Sebelum tu saya nak tanya kamu dah dapat kod 3 ke? Dekat e-learning ke apa? Dekat e-learning ke, dekat WhatsApp ke, asalkan kamu dapat je lah.
3 Kod 3. Belum Tak ada, kita sampai kod 2 je. Okey. Okay, kod 3 dah sampai ke WhatsApp kamu. Okay, jadi simpan dulu lah Okay, simpan dulu. Ataupun kalau kamu nak buka sambil-sambil, kan boring tengok. Kelas saya, kamu boleh buka-buka tengok. Okay, kod dalam tu untuk kamu refer pada untuk kamu tengok pada refer pada nota ni. Okay, standard. Okay, ni kod 3A. Kalau kamu run, okay, ni bentuk dia. Dia run je keluar ni, tapi nombor-nombor tu tak ada lah. Yang 7, 2 dengan 3.5 tak ada. Jadi basically dia akan blank. Dekat 7, dekat 2 tu kosong, okay, dekat yang ada grey tu, yang ada sama dengan 3.5 tu pun dia akan jadi blank lah, kosong. Okay, dia akan bila kita run kod 3A. Okay, jadi apa yang ada dalam kod 3A ni, kalau kamu tengok dalam kod 3A ni, dia ada edit box. Untuk 7 ni, ini adalah edit box. Kemudian dia ada button satu divided by, okay, kita ada satu button. Okay, kemudian dia ada edit box yang kedua, okay, nombor 2 ni. Kemudian dia ada satu macam static box yang namakan yang sama dengan 3.5, ini adalah static box. Jadi static box ni dia biasanya dia tunggu program lah akan letakkan apa-apa information kat dalam tu. Dan edit box ni yang 72 ni adalah input daripada user. Okey, dan event dalam program kod 3A ni adalah bila kita tekan button yang namanya divided. Bukan namanya lah, nama button ni kita tak tahu lagi. Tapi tag yang dekat button ni adalah divided by. Okey, nama dia mungkin nama lain. Nama dia kita ni sukalah nak bagi nama apa. Tapi biasanya kita bagilah nama yang sesuai dengan fungsi button tersebut. Jadi kalau tengok button ni adalah button divide, mungkin kita bagi divided by. Kerja button ni adalah bila kita tekan divided by ni, dia akan ambil input pertama dan bahagi dengan input yang kedua. Jadi 7 bahagi 2 sama dengan 3.5. Okey, jadi bila tekan divided by ni, okey, maksudnya ada satu fungsi yang kita assign bila kita tekan divided by, ada satu fungsi yang akan run. Jadi fungsi ni dia akan ambil input untuk edit box yang pertama 7, dia simpan nombor 7. Kemudian dia read input yang kedua nombor 2. Apa yang dia buat, simple je lah, 7 bagi 2 dapat 3.5 dan dia display, dia paparkan result 3.5 tu dalam static box yang kat bawah ni. Okay, jadi creating the object. Okay, jadi objek yang ada di dalam kod 3A adalah 1 edit box, 2 button, 3 adalah static box. Okay, jadi macam mana kita nak buat edit box, button dengan static box di sini? Okay, untuk button, arahan dia adalah C button. Okay, C button object name. Object name lah nama button tersebut, kita nak bagi nama apa. Inilah dia. Jadi C button, dalam contoh ni C button my button. Boring lah nama macam ni kan. Jadi C button my button. Jadi patutnya kalau kerja button ni adalah untuk bahagi kan. Jadi sepatutnya lebih elok kalau kita letak C button divide ataupun button divide. Tapi kalau ada satu button tak apalah, kita letak my button kan. Tapi kalau kita buat calculator banyak button, takkan dapat my button 1, my button 2, my button 3 kan. Jadi lah kita pun pening. Button ni untuk apa sebenarnya? Jadi bila kita buat button, kita bagilah nama yang sesuai. Okey, ini adalah untuk declare button, C button. Okay, ada satu button saja. Jadi kalau kita nak buat button yang banyak, kita tambah lagi lah. Okay, contohnya lah, selepas ni biasanya lah kalau dalam kelas mesti saya akan suruh upgrade kod 3A ni jadi kalkulator yang lebih yang lebih lengkap lah kan. Mana ada kalkulator yang kerja dia bahagi je. Mesti nak kena tambah, tolak, darab, bahagi semua kena ada kan. Jadi katalah kita nak modify kod 3A ni untuk buat sekurang-kurangnya lah dia tak ada bahagi je, dia ada tambah, tolak dan darab. Maksudnya bila kita ada tambah, tolak dan darab, kita kena ada lagi 3 button kan. Jadi kita perlukan lagi 3 button. Jadi kena ada C button, mungkin button add, button subtract, button multiply dengan button divide. Jadi kita bagi nama. Tapi jangan ada space bar, jangan ada space ruang. Kena rapat-rapat. Kemudian ini adalah untuk declaration dan ini adalah arahan untuk create button tersebut, untuk nak visiblekan button. Jadi my button.create ini adalah untuk create button.
Okey, kalau kita nampak sini divided by ini adalah teks. Apakah teks yang akan muncul dekat button tersebut? Jadi L ini yang biasalah kalau kamu buat printf yang apa ni dc.textout tu kena ada L kan. Jadi pun samalah bila ada teks kena ada L di sini. So divided by. Jadi divided by ni akan dilabelkan di button tersebut. Okey, dan ini adalah parameters untuk buat button. Okey, yang ni tak perlu hafal lah. Jadi kalau ini kalau masuk dalam periksa pun saya akan bagi macam kita akan bagi refer code lah. Jadi kalau nak buat button, ini dia punya code dia. Jadi tak perlu hafal, cuma perlu tahu apa maksudnya ni WS style. Nak kata masuk pun apa ni? Saya pun follow je. WS style, WS visible ni adalah untuk nak bagi nampak button tersebut. Yang ni kena ada lah. Kalau tak ada WS visible ni tak ada button, tapi program tu ada button kat situ. Ini macam pening kepala je kan. Lebih baik je WS visible ni. Kemudian BS dev push button ini kalau ini adalah untuk menampakkan button tersebut tu nampak macam push button. Jadi kalau kita tekan dia button tu macam kena dia akan ke belakang sikitlah. Okey, dan ini yang penting ni yang kita kena letak iaitu C-Rec. Di mana button tersebut nak diletakkan. Jadi C-Rec C point 100 kalau tengok kat sini C-Rec C point 100 130 200 155 apa maksudnya? C point 100 130 200 155. Okey, maksudnya dia bermula dekat 100 130. Maksudnya ini lokasi mula dia. Ini adalah 100 130. Ini inilah 100 130 dan berakhir dekat 200 155. Jadi yang ni okey, ini dia punya ending dia adalah 200 155. Susah betul kan, tak ada pen. Okey, ni dia punya button. Jadi inilah dia. C-Rec, C point 110 255 ni maksudnya adalah mula dekat mana button ni mula dan dekat mana button tu berakhir. Jadi kalau kita nak buat lagi 3 button kan, kalau kita nak buat button tambah tolak darab bahagi tu, jadi kena ubah benda ni lah. Yang depan ni dia punya parameter dia mungkin sama dengan dia punya teks dia kena ubah lah kan. Kalau tambah letaklah add. Jadi yang ini kena make sure kamu kena ubah, kena tahu kat mana lokasi button tersebut. Jadi kalau nak susun cantik-cantik, dia kena tengoklah berapa saiz dia kan. Okey, dan kita tengok parameter dia lagi. This ni kena ada. Make sure ni C-Rec buka kurungan C point. Okey, ni adalah kalau tengok sini C-Rec ini adalah arahan untuk buat rectangle kan. C-Rec C point 255 ini adalah untuk buat rectangle. Tapi kalau kamu masih ingat lagi nak buat rectangle ada banyak cara kan. Dia ada C-Rec C point, kamu boleh letak sini home dengan N. Okey, mungkin nanti bila kita buat contoh nanti saya boleh tunjukkan supaya kamu fahamlah. Sebenarnya kita ada cara untuk kita buat button ini, dia sama aja macam kita declare C-Rec dulu. Kalau kamu tengok ada berapa cara untuk declare rectangle. Mula-mula kita bagi dia punya N dengan home start dengan N kan. Kemudian kita boleh juga bagi start kemudian dengan size dia. Jadi kalau nak buat button sebenarnya C size lebih sesuai, sebab kalau boleh kita nak button tu size-nya sama kan. Jadi mungkin C-Rec kemudian C point dengan C size lebih sesuai. Jadi mungkin nanti kita akan tengok pada contoh yang berikutnya. Okey, dan di sini kita ada IDC selepas ada this di sini. This ni kena ada. This ni adalah satu parameter. This ni bermaksud this window. Jadi buatlah button ni dekat this window lah contoh. Tapi kena ada lah.
Kemudian kita di sini ada IDC My Button. Okay, jadi IDC My Button ini Sir. yes. Jelas tadi you kata this itu parameter yang apa window Ini okay, memang wajiblah parameter yang kena ada. This ni bermaksud this window. Maksudnya buatlah button ni dekat window. Okay, sekarang ni kita tak penting lagi sebab bila kita buat program, kita cuma ada satu window je. Bila kita run, kita ada satu window. Jadi this ini kira macam this window lah. Kiranya kalau kamu belajar dengan lebih advance, berkemungkinan kita akan buat banyak window. Jadi kita macam file open, dia buka window lain pula kan. Okay, mungkin window yang lain, bukannya this lagi lah. Tapi dalam kita punya syllabus ni kita ada satu window je, jadi memang this lah. Okay, dan parameter yang berikutnya adalah IDC My Button. Okay, IDC My Button ini adalah nombor ID button tersebut. Okay, yang ni pun penting. Apakah nombor ID button? Okay, disebabkan button kita boleh buat banyak. Okay, jadi button ini mesti ada nombor ID. Okay, nah kenapa nak kena ada nombor ID? Okay, nombor ID diperlukan untuk register event nanti. Jadi kalau tengok sini dekat register event begin message map. Okay, biasanya ada on WN pin. Okay, dan sekarang ni kita dah buat satu button. Okay, ini adalah satu event. Kita nak klik button ini. Okay, jadi kita letak sini on_bn. Okay, klik di sini. Kemudian nampak sini IDC My Button. Ini adalah nombor ID. Jadi event is recognized through its ID. Okay, jadi katalah kita ada 4 button. Bila kita ada 4 button, jadi on bn klik ni kita akan buat 4 kali. Jadi macam mana dia nak bezakan kita klik button yang mana satu daripada dengan dia punya ID. Jadi ID ni adalah satu nombor sebenarnya, disebabkan dalam kalau kita tengok full program untuk kod B3A ni, okay, nampak dia dah define kat sini IDC button, dia dah bagi nombor 301. Jadi sebenarnya IDC button ni sebenarnya ada satu nombor. Jadi IDC My Button ni sebenarnya adalah satu nombor. Kalau kamu tak buat IDC My Button pun boleh juga. Kamu nak letak nombor pun boleh. Cuma kalau button kamu ada 2, ada 3, ada 4, jadi sesuai lah letak nombor. Tapi mungkin kalau button ada banyak, kita terpaksalah kita gunakan nama, bagi nama ID tu juga. Dan on my button. Apakah on my button ini? On my button ni adalah the function which respond to the button click. Jadi bila kita klik je button divide by ni, bila kita klik user klik saja. Okay, dan bila klik diaktifkan apa? Diaktifkan adalah ID. Jadi ID dia adalah 301. Jadi 301 ni dia akan check dekat list. Okay, mana satu button yang nombornya 301. Jadi bila dia check on bn klik di sini, okay, ID dia 301 mesh dan run on my button. Okay, jadi kenapa ID itu penting? Contohnya kalau kita buat button tambah. Button tambah tu kita bagi ID dia 355. Nombor ID ni sebenarnya macam mana nombor ID ni? Nombor ID ni macam nombor kad pengenalan lah kan. Nak bagi apa pun bagi je lah. Jadi macam dekat Malaysia dia ada format dia kan. Kalau macam kamu pergi dekat Singapura adalah format dia. Okay, jadi sebenarnya nombor ID ni kamu boleh je bagi sebarang nombor. Tapi kamu kena tahulah nombor tersebut. Contohnya kalau saya nak bagi ID, saya nak buat satu button add, saya nak bagi ID dia 4752. Macam menyusahkan hidup lah kan, 4752. Tapi kalau kamu tahu tak apalah kan, jadi 4752. Jadi kita akan buat satu on, kemudian bn, klik, kemudian kamu letak sini 4752. Kemudian apakah fungsi yang akan run bila kamu tekan button add. Okay, jadi mungkin run on. Okay, kat sini dah tak sesuai lah bagi nama on my button kan. Jadi sebabnya kat sini on divide, mungkin on divide. Kemudian kalau kamu buat satu button tambah, mungkin on add. Kalau kita buat button tolak jadi on subtract. Kalau buat multiply jadi on multiply. Jadi fungsi ini perlu dibuat secara manual.
Okey, dan ini nama dia pun nama terpulang pada kita lah. Okey, biasanya nama function mestilah fungsi yang nama yang sesuai dengan fungsi button tersebut. Okey, jadi kalau ikutkanlah, kalau fungsi tersebut untuk bahagi, jadi kita letaklah nama fungsi ni yang nampak ada bahagilah, ada on divide ke, supaya kita tak lost lah bila kita tengok balik. Okey, jadi kemudian kita tengok objek yang kedua yang ada dalam kod 3A adalah edit box. Okey, edit box. Jadi selesai apa ni untuk button. Okey, macam mana button boleh macam dapat dia punya idea macam mana nak buat button. Okey, ada yang respon? Boleh pakai chat. Kalau tak nak pakai mikrofon, sayang ke nak on mikrofon? Tapi lepas on off balik Okey. Tak adalah, saya rasa macam cakap seorang-seorang ni. Memang saya cakap seorang. Macam soal lama tak ada kelas macam si kelas soal lupa sikit lah. Jadi kena ingat balik lah. Itulah dia. Sampai hari ini 1 jam saja Yelah. Betul, doktor. Saya nak buat 1 jam je lah supaya untuk warm up lah kan, warm up. Bila kita rasa kita dah boleh pecut semula, nanti saya ingat malam pun saya nak buat kelas juga. Saya rasa malam lagi sesuai. Sebab saya tak ada gangguan sangat lah. Okay, ada lagi respon? Okay, kita boleh sambung lagi dengan edit box. Jadi objek yang kedua yang kamu belajar hari ini adalah bagaimana nak buat edit box. Okey, edit box ni, inilah yang ada 2 sini, 7 dengan 2. Jadi creating the object. Okey, untuk buat edit box, arahan dia adalah cedit. Cedit object name, inilah variable lah. Okay, apa nama yang kita nak bagi. Okey, jadi mungkin kalau ikut pada kesesuaian mungkin kita boleh letak sini cedit input 1, cedit input 2. Jadi itulah. Jadi cedit jadi ebox. Ni ialah dia bagi satu contoh je lah. Okay, jadi dia declare satu edit box namanya ebox. Kemudian ebox.create ni adalah untuk ni adalah untuk declare, yang atas ni adalah untuk declare, dan ini adalah untuk create edit box tersebut. Jadi ebox.create dia macam sama macam C button lah kan. C button betul kita bagi nama, kemudian nama.create. Jadi ebox.create. Okay, ni adalah parameter dia. WS char, WS visible, WS border. Untuk ada border. Kalau tak ada border nanti tak nampak border, susah kan kat mana edit box tu. Dan kemudian terus ada CREC, lokasi dia. Kalau kita tengok sini, dalam edit box ni dia guna cara yang kedua untuk define location dia. Jadi CREC C point 25050. Dia bagi titik mula dan dia bagi size. Size 80/25. Jadi sebenarnya lagi mudah kalau kita guna cara ni lah, sebab kita tak payah nak tentukan kan dia nak berakhir dekat mana. Kalau kita pakai C point dengan C size ni lebih mudah, sebab kalau kita nak buat edit box ni size ni sekata je, iaitu 80 pixel X, 25 pixel Y. Jadi kalau kita guna C size, semua edit box kita mesti size-nya sama. Kalau kita guna C size, nampak lebih sesuai lah kalau guna C point dengan C size, berbanding dengan yang tadi kan, button yang tadi ni kita guna arahan start dengan N. Jadi kita nak kena kira N dia kat mana. Tapi kalau C size tak payah kira N dia kat mana, kita bagi size dia. Lepas ni kalau kita buat edit box, kita buat size semua, dia akan follow size 80/25 ni. Okay, this ada, kemudian IDC, dan ini juga nombor ID untuk edit box. Tapi nombor ID untuk edit box ni kena ada, cuma tak penting sangat sebab dia bukan satu event. Nombor ID untuk edit box still kena ada, tapi tak penting disebabkan edit box adalah bukan satu event. Maksudnya dia bila run nombor ID tu tak penting pun.
Tapi kena adalah setiap objek ada dia punya ID dia. Okay, using the object. Okay, untuk ini adalah untuk gunakan edit box. Okay, untuk edit box ini, okay, malangnya lah macam apa ni? Tak tahulah malang ke tak kan. Setiap edit box ni dia apa sahaja input yang kita letak dalam edit box dia akan consider sebagai string. Dia bukannya dia tak automatik. Maksudnya kalau kita masuk 7 dia tak tahu pun 7 tu nombor. Dia anggap 7 tu string, maksudnya satu perkataan. Kita letak kalau kita letak perkataan tu memang perkataan lah. Kalau kita letak apa ni mouse ke keyboard dia akan ambil apa yang kita masukkan tu sebagai string. Jadi kalau jangan tanya saya lah kalau masukkan apa ni Y8 jadi dia nak kira sebagai apa? Dia sebagai string, dia still sebagai string. Okey, jadi kalau kita masuk 7, pada mulanya 7 tu adalah string. Jadi kena kerja kita lah untuk tukarkan 7 tersebut kepada nombor. 7 yang string tukarkan kepada nombor. Yang ni kalau nak cerita yang 2 bulan lepas pun boleh, boleh lupa kan, boleh blank. Nak tukar, nak convert teks kepada nombor ni ialah subjek tahun 1 dululah, 3 kan. Jangan tanyalah kan. Mesti ramai yang dah lupa. Tapi tak apa, boleh tengok balik kat sini. Okay, using the object, jadi kita disebabkan input yang kita masukkan ke dalam edit box tersebut adalah satu string, jadi kita kena declare satu string lah. Jadi declaration ni adalah C string. C string ni dalam mungkin kita dah buat kan C string ni. Sebab dalam 1313 tak ada C string. Dalam ni baru ada C string. Jadi C string S, jadi S ni adalah satu string. Kemudian kita lihat kat sini ebox that get window text. Ini adalah untuk dapatkan teks dalam ebox. Apakah ebox? Ebox adalah satu edit box kan. Jadi kalau kita buat dua edit box, mungkin ebox 1, ebox 2 ataupun input 1, input 2 lah kan. Jadi input 1 ataupun ebox dot get window text dan dia dapatkan window text tersebut dan masukkan ke dalam S. Jadi kalau ikut contoh dekat sini, kita masukkan 7 kan. Jadi 7 ni sekarang ni adalah dalam bentuk teks ataupun string. Masukkan ke dalam S. Jadi bila masukkan ke dalam S, tak boleh beroperasi sebab dia ada satu string. Jadi kena tukarkan dengan arahannya. Underscore TCS POIS ni. Maksudnya ini adalah string to integer. Nampak? Integer X equal to underscore TC ni saya dah tahu lah dia stand for apa kan. Jadi kalau STOI ni adalah string to integer S. Maksudnya S sekarang ni 7 dalam string tukarkan kepada integer. Dan masukkan 7 ni ke mana? Masukkan ke dalam X. Jadi sekarang ni X dah pegang nombor 7 iaitu satu integer. Okay, jadi sekarang ni bila dah integer, barulah kita boleh buat operasi matematik. Jadi inilah yang kamu kena buat. Setiap kali kamu dapatkan read input daripada edit box, kalau edit box tersebut merupakan satu nombor lah kan. Jadi kena tukarkan kepada nombor. Jadi kalau nombor perpuluhan macam mana pula? Nombor perpuluhan kamu just tukarkan I ni kepada F. Tukarkan I ni kepada F untuk string to float. Okay, jadi itulah untuk edit box. Okay, jadi kita move ke input objek kita yang ketiga. Okay, jadi harap ini yang terakhir lah untuk kelas kita hari ini sebab 2.30 saya nak kena ada meeting lain pula. Okay, standard control resource. Okay, static box. Okay, bagaimana kita nak declare static box? Okay, jadi ini dia punya declaration dia. C static. C static adalah untuk static box. Okay, jadi object name, inilah nama variable. Apakah nama static box tersebut? Okay, jadi dia bagi arah, dia bagi patutnya ada C static sbox lah kan. Okay, sbox. Jadi sbox.create ni adalah untuk create static box tersebut. Okay, kemudian kita ada L, kemudian ada buka kurungan, tutup kurungan kosong ni. Maksudnya by default, bukan by default lah. Maksudnya bila run, static box ni blank lah, tak ada apa-apa. Tapi kalau kita nak letak satu information kat sini, kita boleh letak kat sini lah. Contohnya kita akan tulis sini result will display here, macam tu lah kan. Jadi bila kita run, dia akan terus ada dekat sini lah, result will display here. Lepas tu bila
Okay, bila kita tekan sama dengan ni mungkin result display here ni akan terpadam, akan digantikan dengan nilai lain. Okay, jadi ni adalah dia punya parameter dia, WS char, dia punya visible, SS sunken. SS sunken ni adalah untuk nak nampak dia macam terbenam kan. Ni adalah arahan dia adalah SS sunken. Okay, jadi SS sunken ni pun kalau kamu dah pakai edit box pun boleh juga, nanti edit box ni nampak macam terbenam sikit. Ni boleh main-main ni dengan parameter ni. Tapi make sure jangan play-play lah. Janganlah edit box tak ada border kan. Jadi sekarang nak tahu nak edit kat mana pun tak tahu. Tapi disebabkan di sini ada SS sunken, dia tak buat border untuk static box ni. Tapi kalau kita nak buat border pun boleh juga SS border kan. Kalau kita buat SS border, jadi dia akan jadi border juga. Tapi disebabkan dah ada SS sunken, dah nampak dia punya terbenam tu, jadi mungkin border tak payah letak, boleh nampak static box tu kan. SS center ni adalah untuk dia punya alignment, word alignment tu lah. Jadi SS center ni, jadi bila ada teks dalam static box ni, dia akan pergi ke center lah. Jadi kamu boleh gantikan dengan SS left ataupun SS right. Cirec, ini adalah dia punya location dan size. Bermula dekat 250.130 di sini, ini adalah point 250.130 dan berakhir di bukan berakhir lah, dia bagi size 80.25. Jadi kalau dah bagi size 80.25, jadi dia punya size dengan edit box dengan static box tu semua semua sama. Tapi mungkin dalam setengah situasi static box dengan edit box ni lain-lain dia punya size, dia boleh ubah lah. Disk dan nombor ID. Disk kena ada, static box juga perlu ada nombor ID, tetapi tak penting, tapi kena ada. Using the object. Jadi bagaimana kita nak guna static box? Static box setiap benda yang kita nak display dalam static box ni, ini pun sama juga, kena string baru boleh display dekat sini. Jadi dia tak tahu nombor tu apa, dia tak tahu, jadi kena string dulu. Jadi kalau kita ada nombor, kalau kita ada result, kita kena tukar kepada string terlebih dahulu. Tapi ini tak menjadi masalah lah, sebab kalau kita tengok dc.xout yang kita buat dulu pun, dc.xout tu semuanya adalah string. Jadi kita tukarkan kepada string dengan cara s.format. Kena ingat balik s.format kan. S.format adalah untuk tukarkan output yang kita nak display ke dalam string. Lepas tu dc.xout adalah satu string. Jadi kita kena letak sini C string S. Jadi S ini adalah macam simpanan sementara lah. Jadi ini adalah dia ambil, dia declare sini, inilah X sama dengan 7, Y sama dengan 2, kemudian Z equal to X over Y, X bagi Y, jadi kita tahu nilai dia adalah 3.5. Kemudian kita tukarkan S tu kepada string dengan menggunakan arahan s.format. Jadi s.format %lf z. Jadi ini sama je seperti dc.textout kan. Jadi kena ada s.format terlebih dahulu. Jadi %lf nilai z adalah 3.5 akan dimasukkan ke dalam S. Jadi sbox.setWindowText ini adalah arahan untuk paparkan teks tersebut di dalam static box. Jadi sbox.setWindowText S. Jadi S apakah S? S adalah 3.5. Adalah 3.5000 tu kan, sebab Z adalah X bahagi dengan Y, jadi 3.56 titik puluhan. Jadi kena, sebab dia tak ada format yang special dalam %lf ni kan. Jadi dia akan guna 3.56 titik puluhan. Masukkan dalam S, kemudian S akan masukkan sebagai teks. Jadi sbox.setWindowText ni adalah arahan untuk paparkan teks tersebut di dalam static box. Jadi dengan adanya sbox.setWindowText ni, semua teks yang sebelumnya akan dipadamkan dan digantikan dengan teks yang baru. Jadi itulah dia untuk hari ini, iaitu 3 objek lah. 3 objek iaitu button, edit box dengan static box untuk hari ini, dan juga event. Jadi dalam kod 3A, event yang ada adalah button click. Jadi button click ni seperti yang saya dah terangkan awal-awal tadi, event ni adalah satu program tu menunggu sesuatu. Jadi kalau kita masuk 7, masuk 2, lepas tu program tak tahu nak buat apa. Selagi kita tak tekan button divide ni kan. Bila kita tekan divide barulah program akan respon.
Selepas tekan divide akan run fungsi, pakai fungsi scan dan fungsi tersebut akan buat sesuatu, barulah akan display result 3.5 ni bila kita masukkan 7 dan 2. Okay, jadi saya rasa kita akan berhenti kelas setakat ni. Sir, boleh scroll ke atas ah? Kamu kan ada nota ni kan? Bukan, I nak tanya you benda. Okey, mana? Yang mana satu? Atas sikit. Doktor, stop. Okay. Doktor, yang itu xbox.create, yang itu L itu apa? L itu yang dc.text out tu, yang kalau kita ada text, kita ada L kat depan dia. Ini ada tick sepatutnya. Tapi kita tak letak apa-apa sebab kalau bila kita run static box ini boleh juga ada satu info yang kita boleh letak. Tapi dalam arahan ini dia decide untuk tak letak apa-apa info. Jadi dia ada open quote, ada blank dekat sini. L ni kena ada sebab L ni macam kita buat dc.textout, lepas tu ada L kan. Ada L, kemudian kita letak welcome to Windows. Jadi itulah maksud L tu. L ni memang kena ada. Okey. Sama dengan yang bawah itulah export format yang itu L. Yes. Maksudnya text out yang tadi itu 3. Sebab dia ada code lah. ni. Ada code text. Kena ada L di depan dia. Okey, ada soalan lain daripada lain-lain? Okey, saya akan stop share screen di sini. Okey, ada yang tak dapat nota lagi? Okey, boleh. Okey, saya akan upload nanti. Mungkin saya memang tak rajin lah dengan e-learning ni. Kalau nak senang saya akan upload ke WhatsApp je. Okey, jadi setakat ni okey Setakat ni saya nak tahu ada tak sesiapa ni yang ada masalah kalau saya buat kelas malam. Kelas malam ni biasa 9.30 ke atas lah. 9.30 sampai 10.30 ke. Hari ini doktor. Yes. Hari ini malam lah. Bukanlah. Bila-bila lah. Kejut I lah, sir. Sir, recently busy sikit. Maybe after... Maybe tengoklah. Busy malam. Okey. Kamu dah tahu kan yang kita akan ada 1 bulan kuliah lagi selepas hari raya kan? Okey, jadi mungkin betul. Mungkin dalam bulan tersebut kita akan kita akan pecut dengan lebih ni sikitlah, lebih rancak sikitlah dalam bulan puasa. Yalah, sebab apa kita buat kelas malam, sebab sebenarnya siang-siang ni kalaulah anak saya ada kat rumah, semua orang ada kat rumah, memang susah sikitlah saya nak ada masa. Baik. Kalau malam ni Sudah 2:30 lah, sir. Sudah lewat meeting. Tak apa, saya meeting tu saya orang biasa je. Tapi saya kena pergi jugalah. Okay, thank you semua. Kalau ada komen, Terima kasih Atta. Thank you, sir. See you. Boleh letak kat WhatsApp kalau ada apa-apa. Monday, see you. Okay, next class pun kita akan bincang dalam WhatsApp. Okay. Bye. Bye.